Hai semua, selamat kembali. Hari ini, pemacu utama dagangan di rantau Asia Pasifik adalah komen-komen daripada pembuat dasar. Sedang pada itu, pasaran juga telah melupakan salah satu komen yang telah dibuat. Sebelumnya, kita telah mendengar kenyataan seperti ini hampir setiap hari pada tahun lepas. Kini, ia telah kembali ke latar belakang fundamental. Kenyataan kedua ialah mengenai prospek ekonomi kedua terbesar dunia dan kenyataan ketiga adalah kenyataan yang banyak kali telah kita dengar namun ia masih memberi kesan. Jurucakap Fed Raphael Bostic berkata beliau tidak melihat akan berlakunya penurunan kadar sebelum suku ketiga tahun 2024. Pada masa yang sama, beliau percaya bahawa kedudukan ini boleh dipertimbangkan semula jika terdapat bukti meyakinkan dalam beberapa bulan akan datang bahawa inflasi jatuh lebih cepat daripada yang dijangka. Dalam hal ini, statistik AS semalam menimbulkan jangkaan bercampur-campur. Dalam pasaran buruh, kadar pengangguran jatuh dan permit bangunan meningkat. Pada masa yang sama, petunjuk aktiviti pembuatan dan perniagaan kekal dalam wilayah negatif. Di Philadelphia, indeks aktiviti pembuatan dicatatkan pada negatif 10.6. Bacaan itu meningkat daripada negatif 12.6 pada bulan Disember, namun ia jauh di bawah ramalan pada negatif 7%. Indeks resapan untuk aktiviti masa hadapan merosot kepada negatif 4 daripada bacaan positif 12.6. Statistik yang bercanggah di tengah-tengah banyak komen hawkish daripada pegawai Fed menambah keraguan pasaran mengenai bilakah masa pemotongan kadar akan dibuat. Di samping itu, hasil perbendaharaan AS melonjak semula berlatar belakangkan data pekerjaan yang kukuh. Akibatnya, indeks dolar AS meningkat hampir 1% kepada 103.54 semasa sesi yang sangat tidak menentu semalam. Pada awal hari Jumaat, harganya berbanding 6 rakan mata wang utama yang lain masih berada di bawah tekanan menurun dan memasuki julat di antara 103.3 sehingga 103.5. Kemungkinan besar sebab utama kemerosotan mata wang AS ialah ucapan Christine Lagarde di Forum Ekonomi Davos. Ketua Bank Pusat Eropah memadamkan harapan pelabur bahawa kadar faedah boleh dipotong seawal Mac atau April. Tinjauan hawkish pegawai selia mendorong euro lebih tinggi. Indeks dolar AS sedang memasuki jalan mendatar dan membuat pembetulan berhampiran 103.4. Dengan mengambil kira beberapa laporan ekonomi yang bakal diterbitkan hari ini di AS serta momentum kenaikan harga umum dolar AS, ia dilihat cukup mampu untuk menguji tahap rintangan 103.6 sehingga 104. Sokongan teknikal seterusnya terletak di kawasan 103.0 sehingga 102.7. Pengukuhan euro yang menyumbang 57% daripada bakul dolar AS yang mengagumkan turut menjejaskan yen Jepun. Akibatnya, pasangan dolar yen melonjak kepada 148.8 dan kekal dalam julat di antara 147.9 sehingga 148.8. Untuk 3 minggu pertama bulan Januari ini, pasangan mata wang itu telah membuat peningkatan 5%. Tahap sokongan teknikal seterusnya telah bergerak lebih tinggi kepada 147.6 pada carta. Hari ini, jika dolar AS sekali lagi membuat pergerakan harga roller coaster seperti semalam, pasangan mata wang itu mungkin kembali ke kawasan rintangan 148.5 sehingga 149.0. Lonjakan pasangan dolar yen hari ini memaksa pihak berkuasa Jepun mengulangi kenyataan terkenal mereka. Menteri Keuangan Jepun Shunichi Suzuki berkata bahawa kerajaan sedang memantau pergerakan mata wang dengan teliti dan kadar pertukaran yen seharusnya mencerminkan data asas. Berdasarkan carta mata wang yen, ia nampaknya telah membuahkan hasil. Bagaimanapun, laporan mengenai kadar inflasi mungkin turut menjejaskan yen Jepun. Data menunjukkan penurunan kepada 2.6%. Ini adalah petanda yang baik untuk Bank of Japan kerana ia semakin menghampiri sasaran 2%.
Bagaimanapun, kenaikan gaji di negara itu tidak begitu baik. Selain itu, ekonomi perlu pulih daripada kerosakan akibat gempa bumi pada awal tahun baru. Oleh itu, pengawal seli Jepun berkemungkinan mengekalkan dasar longgarnya tidak berubah pada mesyuarat yang bakal berlangsung minggu hadapan. Pihak berkuasa Jepun kembali bimbang tentang deflasi yang telah menjejaskan ekonomi negara selama beberapa dekad. Pemimpin China nampaknya tidak mengendahkan ancaman sedemikian terhadap ekonomi negara. Sekurang-kurangnya Perdana Menteri China Li Qiang berkata bahawa Beijing tidak akan menggunakan rangsangan berskala besar untuk meningkatkan prestasi ekonomi. Kerajaan China percaya bahawa langkah sedemikian boleh membawa kepada pengumpulan risiko jangka panjang. Pada masa yang sama, statistik dalam beberapa minggu kebelakangan ini menunjukkan arah aliran ekonomi dan demografi yang boleh memburukkan lagi masalah yang berjangka panjang. Kedudukan tidak menentu ekonomi kedua terbesar dunia itu disahkan oleh kelemahan berterusan mata wang yuan berbanding pemulihan dolar AS. Dolar Aussie telah dibebani oleh prospek mengecewakan bagi China dan kelemahan yuan. Hari ini, Aussie meningkat bersama-sama mata wang komoditi lain berikutan harga minyak yang lebih tinggi. Mata wang Aussie melonjak ke paras rintangan 0.659 daripada sokongan 0.656 pada awal hari Jumaat. Dengan pasangan Aussie dolar membuat rally bersama-sama dengan pembetulan dolar, Aussie mungkin menembusi tahap 0.66 dan menguji tahap rintangan dalam julat di antara 0.661 sehingga 0.665. Jika dolar AS mengukuh, pasangan mata wang itu mungkin bergerak ke arah rendah semalam pada 0.656, sokongan pada 0.653 atau seterusnya ke paras 0.65. Bagi dolar New Zealand, berita mengecewakan dari China nampaknya menjadi pemacu utama hari ini. Di samping itu, New Zealand telah menyaksikan kelemahan berterusan dalam aktiviti pembuatan. Walau bagaimanapun, harga masih tinggi, begitu juga dengan kadar faedah. Kemelesetan ditambah dengan inflasi membawa kepada kejatuhan nilai mata wang. Permintaan yang lemah dari China membebankan pasaran dagangan. Akibatnya, hari ini kiwi didagangkan lebih rendah dalam julat harian di antara 0.609 sehingga 0.613. Walau bagaimanapun, mata wang kiwi cuba mengukuh sebagai mata wang komoditi kembali di atas paras utama 0.61. Hari ini, trajektori pasangan Kiwi dolar mungkin akan bergantung pada dolar AS. Kita mungkin melihat pasangan mata wang itu meningkat ke tahap rintangan di antara 0.616 sehingga 0.620 atau jatuh semula di bawah 0.61 dan menguji tahap sokongan di antara 0.608 sehingga 0.610. Itu sahaja buat masa ini. Nantikan lebih banyak kemas kini dari Instaforex TV. Kami menghargai maklum balas anda. Sila tinggalkan soalan dan komen anda di bawah. Terima kasih dan jumpa lagi dalam review video yang seterusnya.